Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kumpulan kami akan melakukan satu presentation ataupun pembentangan di bawah subjek DPE 20043 Computerized Accounting System. Kumpulan ini terdiri daripada 3 orang bermula dengan saya, Muhammad Haziq Ikram bin Ma'alib, seterusnya Muhammad Yuhazad bin Ahmad Batian Mubarak, dan akhir sekali Muhammad Haziq Ifan bin Nur Azmil. Mari kita mulakan presentation kami pada hari ini. Hai, Assalamualaikum, saya Muhammad Haziq Ifan. Hari ini saya akan bincangkan tentang Electronic Commerce System atau lebih dikenali sebagai sistem elektronik dagang. Definisi elektronik dagang ialah it refers to a business model that allow companies and individuals to buy and sell goods and services over the internet. E-commerce is powered by the internet, where customers can access an online store to browse through and place order for product or services via their own device. Secara penjelasan mudahnya ialah e-dagang merupakan satu platform di mana peniaga akan meletakkan barang dagangannya di atas talian dan pelanggan boleh membelinya secara atas talian tanpa perlu pergi ke kedai secara fizikal. The next one is risk ataupun risiko. The first risk is not being able to touch and see. Pelanggan tersebut tidak boleh melihat ataupun menyentuh barangan yang ingin dibeli olehnya. Sebagai contoh, kebiasaan pelanggan apabila memesan baju, dia selalu akan melihat warna tersebut dan akan menyentuh sama ada kain tersebut sesuai ataupun tak dengan dia. Jika barangan tersebut berada di dalam platform online, pelanggan tersebut tidak boleh menyentuh barangan tersebut untuk mengetahui tahap kualiti material tersebut, dan kebiasaannya warna tidak akan sama dengan apa yang kita lihat dengan mata kasar. Seterusnya ialah waiting time, iaitu masa menunggu. Apabila pelanggan membuat pesanan online, kebiasaannya akan mengambil masa yang sangat lambat untuk sampai ke alamat pembeli. Dan seterusnya ialah security. Pada zaman yang sangat moden ini, terdapat banyak pengguna ataupun hacker yang akan menyebabkan kehilangan duit kepada peniaga dan akan membuatkan pembeli risau sama ada platform tersebut selamat ataupun tidak. Dan yang terakhir ialah limited customer service. Apabila pelanggan mempunyai pertanyaan, kebiasaannya jika perniagaan tersebut secara fizikal, pelanggan tersebut akan boleh pergi kaunter ataupun bertanyakan kepada pekerja-pekerja yang berada di situ. Tapi jika dalam platform e-dagang, ia mungkin mengambil masa yang lama untuk mendapatkan respon daripada customer service. Dan akhir sekali ialah implication atau implikasi. The first one is e-commerce reiterates the need to upskill and reskill. It provides another avenue to practice accounting. And next is dealing with e-commerce taxes become more complicated. And lastly is e-commerce pushes accountant to provide value-added accounting service, iaitu e-dagang mengulangi keperluan untuk meningkatkan kemahiran dan kemahiran semula. Ia juga menjadikan satu lagi jalan untuk mengamalkan perakaunan. Seterusnya, ia akan membuatkan urusan cukai e-dagang menjadi lebih rumit. Dan terakhir sekali, e-dagang dapat mendorong akauntan untuk menyediakan perkhidmatan perakaunan nilai tambah. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Yuhazad. Hari ini saya akan menerangkan tentang what is operating system. Operating system ialah program selepas dimuatkan ke dalam komputer pada mulanya oleh programmer, iaitu proses semasa menghidupkan komputer. Ia juga menguruskan semua program aplikasi lain dalam komputer. Program aplikasi turut menggunakan sistem pengadilan dengan membuat pemilihan untuk perkhidmatan melalui antara muka, iaitu interface program aplikasi yang ditetapkan. Selain itu, pengguna boleh berinteraksi secara langsung dengan sistem pengadilan melalui antara muka pengguna, iaitu command line interface dan graphical user interface. Okey, seterusnya access of control. Access of control adalah satu cara untuk menghadkan akses kepada sistem atau kepada sumber fizikal atau maya. Dalam perkomputeran, kawalan capaian adalah proses di mana pengguna diberikan akses dan keistimewaan tertentu kepada sistem, sumber atau maklumat. Dalam sistem kawalan akses, pengguna mesti mengemukakan bukti kelayakan sebelum mereka boleh diberikan akses. Dalam sistem fizikal, bukti kelayakan ini mungkin terdapat dalam pelbagai bentuk, tetapi bukti kelayakan yang tidak boleh dipindahkan memberikan keselamatan yang paling tinggi. Okey, seterusnya, what is backup control? Backup control ialah sistem kawalan berlebihan yang mencerminkan sistem pusat kawalan utama.
Backup of control menyediakan komunikasi selari atau berlebihan dengan kawasan 10 terpencil, membenarkan pemindahan lengkap kawalan daripada sistem kawalan utama kepada sistem sandaran sekiranya berlakunya kecemasan atau operasi yang dirancang tanpa kehilangan kawalan operasi dan keupayaan pemantauan untuk proses yang berkaitan dengan sistem. Okey, akhir sekali, what is theft of control? Test of control adalah prosedur audit untuk menguji keberkesanan kawalan yang digunakan oleh entiti pelanggan untuk mencegah atau mengesan salah nyata yang ketara. Bergantung pada keputusan ujian ini, juraaudit boleh memilih untuk bergantung pada sistem kawalan pelanggan sebagai sebahagian daripada aktiviti pengauditan mereka. Jika juraaudit menghadapi kesalahan dalam ujian kawalan, mereka akan mengembangkan saiz sampel dan menjalankan ujian yang lanjut. Jika kesalahan tambahan ditemui, mereka akan mempertimbangkan sama ada terdapat masalah kawalan yang sistematik yang menyebabkan kawalan tidak berkesan ataupun jika kesalahan kelihatan sebagai contoh terpencil yang tidak mencerminkan keberkesanan keseluruhan kawalan yang dipersoalkan. Oleh itu, jika juraaudit membuat kesimpulan bahawa kawalan adalah lemah, mereka akan meningkatkan penggunaan ujian substantif mereka yang biasanya meningkatkan kos audit. Seterusnya saya akan menerangkan berkaitan application control ataupun kawalan aplikasi. Kawalan aplikasi terdiri daripada 3 jenis kawalan, iaitu kawalan input, kawalan proses dan juga kawalan output. Objektif kawalan ke atas sistem aplikasi adalah untuk memastikan bahawa all input data is accurate, complete, authorized and correct. Yang maksud semua data input adalah tepat, lengkap, dibenarkan dan betul. Seterusnya, all data is processed as intended, iaitu semua data diproses seperti yang dimaksudkan. Seterusnya adalah all data store is accurate and complete. Yang maksud semua data yang disimpan adalah tepat dan lengkap. Dan sekali adalah all output is accurate and complete, iaitu semua output adalah tepat dan lengkap. Sedikit info berkaitan kawalan aplikasi adalah rekod dikekalkan untuk menjejaki proses data dari input ke storan dan ke output akhirnya. Seterusnya, menyemak kawalan aplikasi secara tradisional telah menjadi bidang juraaudit IT pakar. Walau bagaimanapun, kerana kawalan aplikasi kini mewakili peratusan besar kawalan perniagaan, mereka harus menjadi kebimbangan utama setiap juraaudit dalaman, iaitu internal auditor, dan juga terdapat beberapa jenis kawalan generik yang harus wujud dalam mana-mana aplikasi. Okay. Next adalah kawalan input. Kawalan ini digunakan terutamanya untuk menyemak integriti data yang dimasukkan ke dalam aplikasi perniagaan, sama ada sumbernya dimasukkan secara langsung oleh kaki tangan, dari jauh oleh rakan kongsi perniagaan atau melalui aplikasi yang didayakan web. Input disemak untuk memastikan bahawa ia kekal dalam parameter yang ditentukan. Contoh kawalan input ialah log transaksi, penyelarasan data, dokumentasi, prosedur pembetulan ralat, jangkaan, log penghantaran, pembatalan dokumen sumber. Seterusnya adalah kawalan proses. Kawalan ini menyediakan cara automatik untuk memastikan pemprosesan lengkap, tepat dan dibenarkan. Kawalan ini juga termasuk jumlah ranturan, laporan jumlah kawalan dan kawalan fail dan operator. Seperti label luaran dan halaman, log sistem operasi komputer dan ujian had atau kewajaran. Contoh kawalan proses ialah termostat, elemen pemanas dan elemen penyejuk dalam bilik. Apabila suhu dalam bilik berubah-ubah di luar sempadan yang ditetapkan, termostat menghidupkan sama ada sistem pemanasan atau penyejukan untuk memastikan bilik pada suhu yang tertentu. Last but not least dan akhir sekali adalah output control ataupun kawalan output. Kawalan ini menangani perkara yang dilakukan dengan data. Mereka harus membandingkan hasil dengan hasil yang dimasukkan dan menyemaknya terhadap input. Sebarang maklumat yang diproses oleh dan dihantar daripada komputer atau peranti elektronik lain dianggap sebagai output. Contoh output ialah apa sahaja yang dilihat pada skrin monitor komputer anda, seperti perkataan yang anda type pada papan kunci anda.